Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah metod yang saya akan ajar dalam video kali ini. Metod ni simple. Okey, apa yang saya tengok pertama adalah volume daily, price 5%, 5% changes, volume, average trading, relative strength index RSI, Bollinger Band punya breakout. Okey, setting ni boleh juga dibuat dekat TradingView. Tapi dalam masa yang sama, setting ni sangat efisien dekat platform CGS CIMB. Okey, secara detailnya tuan-tuan dan perempuan boleh tengok. Inilah setting dia. Okey, kalau nak detail boleh email saya akan bagi detail. Tapi dalam video saya sebelum-belum ni, ada banyak video saya dah buat, saya terangkan satu-satu berkenaan dengan benda ni lah. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh tengok setting ni, boleh settingkan. Follow je, sama je setting ni. So ini setting ni sangat membantu lah, sangat membantu trade tuan-tuan dan perempuan. Okey, baik. Dengan teknik yang saya dah ajar tadi, dengan setting yang saya dah ajar tadi, saya jamin tuan-tuan dan perempuan boleh create setup tuan-tuan dan perempuan sendirilah. Sebab itu adalah asas dia tau. Okey, tuan-tuan dan perempuan boleh adjust seperti yang saya cakap tadi, boleh adjust bergantung kepada keperluan tuan-tuan dan perempuan untuk memahami benda tu. Contoh, tengok mana yang sesuai kena dengan setting dan kena faham tau, kena faham. Ini adalah saham-saham yang historically dalam seminggu tu dah bagus, ataupun dalam 2-3 hari tu dia bagus. So kita hanya follow trend je. Kita tak ikut benda baru. Kita tak ada buat technical analysis. Kita hanya tengok volume paling penting sekali, dan kita tengok dia punya volatility. Kita tengok keluar masuk dia macam mana. Kita tak tengok, saya ulang lagi sekali, saya tak tengok apa-apa technical analysis pun pada saham-saham tersebut. Okey, kenapa? Macam saya cakap masa kita tengok tadi macam mana nak create setting tu tadi. Trader dia technical analysis dia gunakan juga, tetapi apa yang paling penting sekali ialah sekarang volatility. Ada volatility tak saham tersebut? Itu yang paling penting. Okey, so sekarang ni menggunakan setting yang sama yang saya ajar tu tadi, elemen dalam setting tu tadi, elemen dalam filter tu tadi. Sekarang ni kita akan buat setting. Maksudnya kita akan set upkan dekat screener kita. Okey, screener yang saya gunakan pada hari ini, pertama dia adalah screener CGS CIMB. Okey, benda yang sama, setting yang sama yang saya ajar ni boleh juga digunakan di screener TradingView. Okey, cuma saya bagi tahu tuan-tuan dan perempuan, data pada result data saya lebih sesuai saya rasa CGS CIMB ni macam lebih accurate lah, macam lagi tepat sikit. TradingView ni dia macam, saya tak tahu lag ke lambat ke, tapi dia macam lambat sikit lah. Okey, tapi CGS CIMB ni dia lambat sikit tapi dalam 15 minit macam tu lah. Okey. So kita boleh gunakan screener ni berdasarkan punya motor kat office. Okey, kita boleh gunakan screener ni dekat TradingView boleh, dekat screener kita pun boleh dalam CGS CIMB, tapi saya nak guna CGS CIMB lah. Okey, bagi yang tak ada platform CGS CIMB, boleh guna dekat TradingView. Tapi bagi yang ada, gunalah CGS CIMB tuan-tuan dan perempuan. Baik, macam mana kita nak setting screener ni? Okey, first pergi dekat tool. Okey, pergi dekat stock filter. Tekan stock filter. Okey, ni basic simple lah saya ajar. Okey, stock filter, tekan screener. Okey. So dekat dalam setting yang saya ajar sebelum ni, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok apa yang saya dah settingkan, apa yang saya dah bagi tahu lah. Okey. Salah satu sebab dia kena faham tau. Technical analysis dengan benda ni dia adalah dua benda yang orang kata sama je sebenarnya, tak ada apa beza pun. Cuma yang ni lebih kita tengok pada nombor, kita tak tengok pada chart pattern ke apalah. Okey. So, sekarang ni ini screener stock filter ni dah keluar. Okey, benda yang pertama yang tuan-tuan dan perempuan boleh, sebab macam dalam saya ni dah ada setting dah. Okey, tapi tuan-tuan dan perempuan boleh tengok kat sini lah. Ini semua setting yang dah bersama dengan CGS CIMB, memang dah bekalkan lah. Okey, tetapi kita nak buat setting kita yang baru, kita tekan je save strategy. Okey, tuan-tuan dan perempuan boleh cuba ambil contoh
Macam tengok nampak ni. Ini strategi intraday yang saya dah settingkan. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan tengok. Untuk hari ini hanya dua sahaja saham yang keluar. Hanya dua sahaja saham yang keluar. Okey. Hanya dengan setting yang kat atas ni lah. Okey, dengan setting yang kat atas ni. Macam mana nak setting atas ni tu yang paling penting sekali Okey. So okey, baik, saya nak tunjuk macam mana kita nak buat setting lah. Okey, pergi ke, sebab saya dah banyak strategi. Okey, so cuma saya sekarang ni kita nak fokus pada strategi yang baru. Kita nak create strategi yang baru supaya saya boleh tunjuk kepada tuan-tuan macam mana nak buat setting dia. Okey, yang pertama dia kita pergi dekat sini. Macam kita cerita, setting yang pertama ialah volume daily. Sorry, batuk sikit lah. Okey, so volume daily dia kita boleh tengok. Okey, dekat sini ada banyak pilihan, tapi kita hanya tengok volume daily je. Okey, volume daily saja, kita tekan volume daily. So dekat sini kita akan letak 0.6 lah. 0.6 tu minimum yang kita nak. Okey, 0.6 adalah minimum yang kita nak. Okey, max tu biasalah max kan. Okey. Yang ketiga, kita nak price change, pastikan harga berubah on average lah. On average 5% per day. Tapi macam saya cakap, dia boleh juga rendahkan sikit pun tak apa. Tapi sebab saya nak letak 5% per day lah, sebab kita nak ada strong trend lah. Ada strong trend, uptrend kan. Okay, so dekat sini kita kena letak pada 0.5 lah. 0.51%, 0.50% lah. Okay, itu minimum lah. Minimum yang kita letakkan untuk saham tersebut lah. Lepas tu kita letak dekat sini, kita nak volume dalam masa 10 hari ni ada banyak volume yang masuk. Okay, volume average trading kita kena ada 1 juta. Macam contoh lah. So dekat situ kita punya volume kita letaklah 0.5. Okay. Lepas tu dekat situ kita nak RSI. Dekat sini baru ada satu indikator. RSI kita nak mesti lebih 50%. Okey, lebih 50%. Dan dekat situ last sekali, ini adalah satu technical indicator yang saya gunakan. Saya gunakan Bollinger Breakout lah. So dekat sini kita boleh pilih Bollinger Breakout for kita ada dua kat sini. Bollinger Breakout untuk bullish dengan bearish. Tapi kita nak ambil Bollinger Breakout untuk bullish lah. Kita tengok bullish. Okey, dekat situ kita tengok, kita tukar dekat sini. Ini strategi 11 ni kita boleh tekan save. Okey, lepas tu dia akan save dekat situ. Kalau kita tekan save, kita boleh tukar nama dia. Kita nak tulis strategi kelas. Okey, save. Saya dah save kan. Okey, so dekat situ saya akan pergi bawah ni. Nampak tak dia akan keluar kat sini. Tak keluar lagi ke? Nampak? Kat atas sekali strategi kelas. Okey, dekat situ kita dengan kita punya filter tadi, kita check, kita tick Malaysia punya ni lah. Okey, so kita tengok Malaysia punya kat sini ada dua stock. Ada dua saham. Okey, dua saham ni pertama ialah Wydad. Ini untuk hari ni Sekejap lagi saya tunjukkan bila market dah open macam mana lah. Dekat market dah open macam mana, adakah kita boleh entry atau tidak. Boleh entry atau tidak. So harapnya kita boleh entry lah hari ni Okey, so kita nak CFM dengan Wydad. Okey, so itulah kita punya strategi yang kita dah setting. So hari ni kita dapat dua saham, iaitu CFM dengan Wydad. Okey, ingat setting-setting ni dan faham kenapa saya letak setting ni tadi. Okey, so CFM Wydad, CFM Wydad. Okey, sekarang ni apa yang tuan-tuan boleh buat? First, dah tak ada apa-apa dekat source sini, boleh padam. Boleh pergi dekat trading view. Ambil contoh, dekat trading view boleh pergi dekat sini. Okey, bolehlah pergi dekat watchlist. Ambil contoh watchlist.
Okey, watchlist. Dekat sini kita boleh letak lah. Kita boleh letak saham kita yang baru, iaitu CFM. Okey, CFM. Lagi satu Widat. Widat Group. Okey. Baik, sekarang ni tuan-tuan dan puan boleh tengok, boleh cuba tengok saham dia, nak buat analisis ke, nak buat chart pattern ke, apa ke, boleh cuba, tak ada masalah. Okey. So, ni teknikal masing-masing lah. Tapi apa yang saya tunjuk nanti ialah entry tak payah nak tengok chart pun. Entry tak payah tengok chart. Okey, tapi sekarang ni tuan-tuan dan puan, kalau contoh tuan-tuan dan puan memang guna chart, boleh je, tak ada masalah nak guna chart lah. Okey, tapi macam saya biasa entry tak. Untuk entry intraday saya jarang guna chart lah. Saya guna chart intraday, saya tak guna chart yang biasa tau. Okey. So, market open nanti saya tunjuk balik adakah kita boleh entry CFM dengan Widat. Apakah ciri-ciri yang membolehkan kita entry saham list yang kita dah dapat tadi. Okey. So, tunggu selepas ni. Okay, baik tuan-tuan. Biasanya kalau kita dapat list ni kan, contohnya saya pakai setting tadi kan, apa yang saya akan dapat? Saya akan dapat banyak tau. Banyak. Kadang-kadang sebab market tahu bercantik ni mungkin dia bagi 2 je. Tapi kalau market nampak ada volume masuk, biasanya dia boleh go dia boleh go sampai ada 10 saham, ada 20 saham, ada 30 saham. 30 tak benar lah. Tapi paling banyak pun saya dapat hari tu pun 10 lah. Okey. So biasanya saya akan tunjuk dalam group. Boleh tengok dalam Facebook saya. Tuan-tuan dan perempuan juga boleh try setting ni, try sebulan, tengok macam mana, tengok dia punya performance macam mana. Dan pastikan tuan-tuan dan perempuan betul-betul faham macam mana tuan-tuan dan perempuan nak entry. Okey, sekarang ni saya ajar nak entry tau. Tapi saya tak ajar entry guna technical analysis lah. So salah satu rahsia saya entry ni, saya akan entry guna bila market open. Okey, bila market open, bila market dah buka ni, baru saya boleh entry. Dan saya suka entry bila saya tengok market tengah rancak dalam setengah jam pertama, market tu lah. Sebab dekat situ saya boleh tengok market bergerak laju apa semua. Sebab kita trader tau. Inilah trader punya ni. Sebab trader punya style. Kita bukan ikut orang yang swing ke apa. Kita ikut trader. Trader dia punya style macam ni lah. Okay, sorry lah punya motor lah. Okay, saya bising sikit. Okay, so inilah cara trader. So kita kena tengok apa ni nama dia, bila market open. First of all, pastikan tuan-tuan dan perempuan tak kira pakai platform apa, M Plus ke, CGSCMB ke, RHB ke, yang lain semua lebih sama macam M Plus, Maybank ke kan. Pastikan tuan-tuan dan perempuan setup tuan-tuan perempuan punya quote screen tu macam ni tau. Okay, yang pertama, yang paling penting sekali, ini method saya nak entry. Okay, method saya nak entry. Yang penting sekali saya akan guna, saya letak change dekat sini, perubahan dia nanti. Lepas tu dengan volume. Okay, dengan volume saya letak kat sini lah. Ataupun kita boleh tengok lagi sikit. Okay, masuk dekat sini kita kita boleh tengok sekejap. Okey, baik. So kita tengok dekat sini, macam saya cakap tadilah, setting yang kat depan ni tadi kita kena buat. Ni saya suka pakai setting ni Tak kisah pakai M Plus ke, pakai CGSCMB ke. Okey, inilah setting dia. Inilah setting dekat depan screen ni, kat code screen ni. Inilah setting supaya tuan-tuan dan perempuan boleh buat decision untuk masuk. Okey, dua saham tadi CFM dengan Widat tu tadi, saya dah masukkan dekat dalam watchlist tau. So, kita buka watchlist. So, sekarang ni kita dah pergi kat watchlist. Okey, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok dekat sini apa yang membuatkan saya nak entry benda ni. Saya nak entry saham ni. Benda pertama, decision saya ialah saya nak tengok ni, volume. Saya nak pastikan volume dia tinggi. Okey. Yang kedua, changes dia. Sekejap. Oh, ada satu tinggal lah dekat watchlist ni. Saya
Tambah dekat sini. Buying rate. Mana buying rate? Okey, tambah buying rate. Okey, kita save. So, kita tambah dekat situ. Nampak? Buying rate. Okey. So, buying rate kat sini, kalau saya nak entry satu saham tu yang keluar daripada list tadi, okey, saya akan pastikan dua benda ni ada. Pertama, saya nak ada buying rate dengan volume. Volume saya kena pastikan volume saya cukup tinggi, cukup bagus lah. Okey, pertama dia, macam mana kita nak, apa kriteria volume yang bagus? Kriteria volume yang bagus biasanya dia kena atas daripada 300,000. Bila kita nampak dia dah bergerak naik kan, nampak naik 300,000 ke atas, dekat situ saya dah ready dah nak buy dah. Alah, Pak Long tengah buat video lah. Okay, so benda yang penting sekarang. Okay, benda yang penting sekarang ni saya nak tengok, tuan-tuan dan perempuan nak tengok, pastikan saham-saham yang kita nak entry. Nak entry dia bagus. Saya nak tengok, first of all, saya nak tengok dia punya buying rate dengan volume. Okay, saya nak volume dia bergerak untuk ke arah 300,000 ke atas. Tapi ada juga, boleh juga kadang nak 500,000 ke atas. Kalau market tengah laju kan, kita nak 500,000 ke atas. Ataupun kita nak ada juga kata senior-senior yang suka 1 juta ke atas. Okey, tapi saya kata 300,000 pun boleh dah cubalah, boleh nak entry lah. Okey, dan buying rate ni pastikan, ingat buying rate ni kena atas 50%. Okey, jangan buying rate bawah 50%. Buying rate bawah 50%, saham tu agak resiko. Okey, contohnya CFM dengan Widat ni, pada pukul 9.05 ni dia tengah rancak. Kira dia tengah okey ada volume. Widat berbanding CFM ni kita boleh tengok dia tengah rancak ada volume. So dekat situ kita boleh ambil dia punya apa ni nama dia? Intraday chart. Okey, kita ambil intraday chart. Kita boleh plan lah nak entry kat mana. Okey. So kita boleh plan, kita boleh tengok nak entry dekat mana, apa semua dekat mana. Okey. So dekat sini ambil contoh macam Widat lah. Tadi saya ambil apa intraday chart apa? Widat. Tak, saya ambil CFM lah. CFM ni dah laju sikit dia bergerak. Okey, so kita ambil intraday chart dia. Okey, kita nampak dekat sini. Dia dah naik, so dia dah drop balik kan. Dia dah drop balik. Bila dah drop balik, tuan-tuan dan perempuan bolehlah nak try entry pada range ni. Pada range harga yang ada. So, benda ni juga sama juga dengan buying queue. Okey, boleh check buying queue dia. Okey, saya tunjuk dekat sini. Dia punya buying queue. Market depth pun okey. Okey, tengok dia punya market depth. Adakah market depth dia ramai orang queue? Ramai tak? Volume. Kat mana nombor? Okey, so saya bagi tahu tuan-tuan dan perempuan, guna apa ni nama dia? Screener ni, test screener ni. Bila dah test screener ni, boleh tengok, boleh cuba tengok dia punya market depth. Macam mana market depth dia? Ada lompong tak dalam market depth dia ataupun market depth dia cantik. So benda-benda ni akan membantu tuan-tuan dan perempuan. Saham tak banyak, setting tak banyak, dan dalam masa yang sama nak entry macam saya cakap tadi. Entry gunakan maklumat ni. Buying rate dia berapa dengan volume dia berapa. Ini dua je, buying rate dengan volume ni je. Okey? Dan nak entry, nak tahu price, tengok pada market depth dia. Tengok market depth dia macam mana. Tak ada tengok intraday chart. Kadang intraday chart ni sama je kalau kita tengok market depth ni. Sorry. So intraday chart ni dengan market depth ni lebih kurang sama je. Dia punya apa ni nama dia? Dia punya aplikasi lah. Ni saya bagi tahu lah. Okay, so dekat sini hari ni, okay, technically, okay, kita tengok. Nampak Widat dah go 400,000. Buying rate 100%. Nanti kita tengok berapa pergerakan harga Widat lah.
Okey, kita tengok berapa pergerakan harga bidat. Dan dalam ni juga, ini kita tahu ini jerung masuk ni. Ini jerung masuk. Kalau tak hari ni, esok. Maksudnya, dia masuk banyak ni. Okey. So, nampak dia dah bergerak 500,000 apa semua. So, kalau tuan-tuan dan perempuan dah entry, dah masuk, nanti boleh tengok. Okey. Akhir, maksudnya petang nanti, kita tengok. Adakah saham ni jadi ke tak lah. Okey. Sekarang ni, tuan-tuan dan perempuan, tadi macam saya cakap kan, pada pukul 9 tadi, kita dah tengok kan, dia punya pergerakan apa semua kan. So, kita nampak lah pergerakan harga tu kan. So, tuan-tuan dan perempuan sekarang tengok. Ini chart dia lah. Okay. Nampak tak CFM ni? CFM, bidat dia tak gerak. Walaupun dia ada volume, tapi dia tak gerak. Tapi untuk CFM, tuan-tuan dan perempuan nampak tak kat sini? Sekarang dia bergerak antara, dia tengah volatile lah. Volatile dekat sini. Jadi, tuan-tuan dan perempuan boleh nak entry guna apa-apa method yang tuan-tuan dan perempuan rasa sesuai. Macam saya ajar tadi, okey, yang saya ajar tadi tuan-tuan dah tengok buying rate dengan volume, kemudian entry pada market depth. Okey, alamak, mana market depth tadi? Market depth CFM. Okey, saya nak tengok market depth CFM. Okey, so ini 3. Okey, tentang market depth ni, saya galakkan tuan-tuan dan perempuan untuk tengok sendiri view market depth ni macam mana. Kalau saya ajar nanti takut ada yang tak rasa tak sesuai lah. Tapi pada market depth ni biasanya pastikan dia punya Q ni tak banyak perbezaan. Tak banyak perbezaan yang besar tau. Okey. Q dia pun banyak kita tengok kan. So ni market depth yang sesuai lah. Dan price ni tak jauh gap dia. Kita tak nak lompong-lompong macam tu lah. Itu kata lompong-lompong. Banyak lompong-lompong tu bahaya sikit lah. Okay. Tetapi kita tengok sekarang ni, this is a good market depth. Bukanlah paling bagus. Tapi it's a good market depth. Nampak? Tengok. CFM punya volatility. This is volatility. So, macam saya cakap tadi lah. Nak entry bila? Boleh nak entry guna teknikal masing-masing. Rasa you pendapat masing-masing ada pendapat teknikal masing-masing. Tapi kalau kita buka intraday chart, saya suka entry bila price tu dah retrace. Okay, apa yang masuk retrace tu, dia dah naik, dia turun balik. Okay, saya akan entry pada 1.520 ataupun saya entry pada 1510. Okay, inilah yang saya akan entry lah. Antara price ni lah. Okay, sebab saya jarang nak entry bila dia dah lari ni. Dia dah lari, kadang-kadang kita tak boleh nak kejar. So kita entry pada sini, kat bawah ni, bila dia retrace balik. Dan biasanya saham-saham ni nanti sesi petang dia akan bull balik, dia akan tengok balik. Okay, tapi tuan-tuan dan perempuan kena praktis, kena cuba, kena guna screener ni tengok macam mana dia sesuai dengan teknikal tuan-tuan dan perempuan lah. Jadi bila kita bercerita pasal nak entry tadi, tuan-tuan dan perempuan kena faham. Bila saya nak entry tu, tuan-tuan dan perempuan ada hak masing-masing nak entry guna cara macam mana. Saya suka entry bila price tu dah retrace balik. Dan sampel yang saya bagi tadi tu, dalam seminggu ni sebenarnya market kurang baik. Okay, kurang cantik lah. So tak ada paksaan untuk entry kalau market tak cantik. Tapi apa-apa yang penting sekalipun, bila setting tu ada, gunakan setting tu, buat analisis pada chart dia. Tengok analisis pada chart dia, bergantung kepada tuan-tuan dan perempuan punya preference. Saya punya preference, saya jarang entry guna chart. Kita kata saya guna technical analysis yang the whole day punya chart yang besar. Tak, saya biasa saya guna volume, saya guna dia punya saya guna volume. Lepas tu saya guna dia punya apa ni nama dia, market depth. Okay, volume dengan buying rate lah. Volume, buying rate dengan market depth. Volume tadi saya nak atas 300,000. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak lebih lagi, katalah nak atas 500,000, nak atas 1 juta. So itu bergantung kepada tuan-tuan. Dan buying rate dia saya nak atas daripada 50%. 50% baru saya confident, saya nak entry lah. Okay, so kalau buying rate dia the whole day tu rendah,
maksudnya tak okey. Okey, so saya takkan entry. Maksudnya saya tak ada nampak buying rate yang tinggi kat dalam tu. Dan volatility, volume tu sangat penting. Volume tu adalah volatility yang menentukan saham ni boleh bergerak ke tidak lah. Dan paling penting sekali, ini adalah, saya remind lagi, ini adalah method trader tau. Trader ni dia biasa duduk depan komputer satu hari. Okey, ataupun dia buka, dia pasang komputer dia, dia buat kerja lain, tapi dia akan tengok monitor market. Dan saya tak galakkan kalau tuan-tuan dan perempuan guna handphone, guna komputer sangat lah, memang saya tekankan. Dan andai katalah, ambil contoh daripada screener tu tadi, tuan-tuan dan perempuan ada method teknikal lagi. Teknikal yang lain tuan-tuan dan perempuan rasa sesuai nak guna, gunakan, tak ada masalah. Gunakan, tahu nak guna method teknikal yang tuan-tuan dan perempuan rasa sesuai untuk entry. Sebab macam saya tak plan nak naik sampai 5%, 6%, tak ada. Kadang-kadang 1% naik pun saya dah exit, saya dah jual. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan tengok orang jual dan beli tu dia laju, harga dia naik cepat. Sebab orang kadang dah naik 1% pun dia dah jual. So ini method trader dia akan guna. Dan modal yang saya sangat galakkan gunakan ialah biasanya atas daripada 5,000 dan paling selesa dekat 10,000 lah, supaya kita dapat merasa kata dapat sehari RM100, naik 1 bit, 2 bit pun dah cukup cantik lah. Okay, naik 1 point, 2 point pun dah cukup cantik. Dan kat situ kita dah boleh exit dah, dapatlah 50, 100 ataupun kadang-kadang rezeki 400, 500. So ini method trader yang saya nak share dekat tuan-tuan dan perempuan. Dia ada detail lagi tau, tapi saya takut nanti tuan-tuan dan perempuan confuse. Tetapi practice yang ni dulu. This is the basic of it. Okay, di asas dia, tuan-tuan perempuan boleh try, boleh gunakan, boleh rasa dia punya macam mana trader ni. Apa maksud trader tu sendirilah. Dan okay, boleh tengok dekat sini naik turun harga. Daripada tuan-tuan dan perempuan meraba-raba, kadang-kadang buatlah tiap-tiap malam tengok sampai 20-30 chart, tapi esok chart tu tak ada volatility, tak ada volume. Hanya kadang-kadang rely on technical analysis je. Apa kata guna screener, buat technical, plan entry. So dekat situ tuan-tuan dan perempuan boleh ada idea lah. Okay, last sekali, risk management. Risk management bagi saya bergantung kepada tuan-tuan dan perempuan punya boleh accept losses dia berapa. Satu benda yang saya confident lah, saya bagi tuan-tuan dan perempuan confident, saham-saham yang keluar dalam list ni, kebiasaannya tuan-tuan dan perempuan test lah, keluar daripada setting yang saya bagi ni, dalam masa seminggu atau 2 minggu, dia orang memang akan kekal ke uptrend. Jadi risk management bergantung kepada tuan-tuan dan perempuan. Tetapi saham-saham ni volatility dia sangat tinggi. Dia boleh drop lepas tu petang nanti dia drop tu, nanti dia boleh keluar satu panjang ke bawah, tapi petang nanti orang push balik naik sampai ke atas, tiba-tiba profit. Selalu sangat jadi macam tu. Sebab volatility tinggi dalam saham-saham ni. Kira orang keluar masuk lah. Okay, so sorry, batuk. So jadi tuan-tuan dan perempuan, gunakan apa yang saya ajar ni dengan cara yang terbaik. Dan disclaimer, ni bukan buy call, ni ajar macam mana nak guna screener dan macam mana nak dapatkan entry yang baik lah untuk tuan-tuan dan perempuan. Dan at least ada arah macam mana saya nak buat trading saya. Sebab trading ni lain dengan investment. Trading paling biasa pun mungkin nak hold 3 hari 4 hari. Okay, so kita tak boleh, kadang-kadang kita hold lebih, kita kena forset. So kita nak elakkan benda tu, gunakanlah method ni. Biasanya InsyaAllah lah, boleh tengok dulu, jangan entry dulu, tengok setting dia macam mana. Dekat setting tu biasanya kita akan dapat result lah. Kadang-kadang 3-4 hari nampak, dah naik. So sebab dia tengah uptrend, that's all. Itu je, dengan uptrend with the strong volume. Ini strong volume Okay, sekian saja daripada saya. Ini je lah video saya.
Saya harap benda-benda ni boleh membantu tuan-tuan dan perempuan untuk buat investment tuan-tuan dan perempuan, untuk boleh boleh membantu tuan-tuan dan perempuan punya trading strategi. Okay, sebab saya tak ada benda yang kita panggil kat luar. Saya belajar benda ni dulu saya bayar. Walaupun nampak simple tapi dulu saya bayar. Tapi apa yang saya ajar tuan-tuan dan perempuan ini adalah in-depth. In-depth ni agak dalam jugalah, dan ni adalah intermediate punya level, bukan advance lah. Advance dia kata kita ada banyak lagi, kena 4-5 screen nak guna. Bukanlah 4-5 screen, dalam 2-3 screen nak guna, dan kat situ kita kena tengok market monitor dia macam mana. Tapi sebabkan kita kadang-kadang sibuk, busy apa semua, inilah cara seorang trader untuk cari saham yang baik. Okey, sekian daripada saya. Saya harap video ini membantu. Minta maaf kalau ada video bunyi apa semua. Saya cuba nak elakkan macam sebab saya record dalam office. Dan saya sebenarnya baru patah kaki. So, ni dalam recovery process. Saya harap tuan-tuan dan perempuan doakanlah saya berada dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih boleh membantu tuan-tuan dan perempuan untuk trade. Baik. Kalau tuan-tuan dan perempuan rasa video saya bermanfaat, kalau teringin nak bersedekah ke, nak apa nama dia, hadiahkan ke, nombor akaun ada, saya ada bagi. Okey, tapi saya bagi tahu, sebenarnya saya gunakan duit tu saya ada nak buat infak lah. Saya nak tambah infak saya. Saya ada infak satu amount untuk surau dekat sini. Sebab itu saya patah kaki, dan mungkin kalau tuan-tuan tambah kat situ, saya akan tambah jumlah infak saja. So bukan saya nak guna tak. Sebenarnya saya nak infakkan duit tu. Sebab ini pun saya buat, ni saya jarang ajar orang. Tapi kenapa saya buat ni, sebab itu saya patah kaki dan saya ingat okey, saya nak ajar lah method intermediate kepada orang-orang. Tak payah nak beli, tak payah nak masuk kelas apa semualah. Masuk kelas teknikal, nak fahamkan teknikal tak apa. Tapi kalau kata orang janji tuan-tuan dan perempuan, trader apa semua, sebenarnya benda tu free saja. Free, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok. Macam ni lah free. Terima kasih lah kalau dengar video ni sampai habis. Saya tahu video ni agak panjang sikit, dan saya harap video ni boleh membantu tuan-tuan dan perempuan. Ada apa-apa tak faham, hantar je kat email saya akan respon. Saya akan respon balik kepada tuan-tuan dan perempuan berkenaan dengan apa benda. Ataupun komen je dekat video ni, sebab video ni tak semua orang boleh tengok. Siapa yang ada link saja boleh tengok. So tuan-tuan dan perempuan boleh komen, saya akan reply dekat komen tu. Tapi kalau email lagi cepat lah. Email lagi cepat saya balas. Okay, so sekian. Terima kasih untuk tengok video ni. Assalamualaikum. Tuan-tuan dan perempuan, sambungan saya, video saya berkenaan daripada trade kita tentang CFM lah. Okay, ini bukti dia selepas beberapa hari. Okay, dah beberapa hari berlalu, CFM tersebut, apa hasil dia. Kalau tuan-tuan dan perempuan trade intraday, okay, intraday untuk CFM tu tadi, menggunakan method tu yang saya cakap tu tadi, tuan-tuan dan perempuan tengok kat sini okay, ini saya buat keluarkan chart. Chart ni adalah chart 15 minit tuan-tuan dan perempuan. Okay, tengok dekat sini. Pada hari yang sama, pada awal buka chart tu, pada awal kita buka tadi, tuan-tuan dan perempuan tengok, nampak tak dia punya naik dalam 2% kan? Naik dalam 2% macam kita tengok video tu awal-awal 2%. Tapi selepas rehat, bam, naik sampai 17%. Jadi total untuk hari ini pada 29 hari bulan September tersebut, yang saya buat trade tersebut, kita dapat dalam around 18 hingga ke 20% lah. Itu arrange ikut pada tuan-tuan dan perempuan entry berapa lah. So saya pada entry price saya tu, saya dapat dalam 17%. Okay, jadi tuan-tuan dan perempuan, inilah method dia, inilah cara dia, inilah rahsia yang saya share kepada tuan-tuan dan perempuan. Jadi gunakan, apply. Yang penting adalah pengawalan resiko. Baik tuan-tuan, masa kita guna method tu, kita dapat dua saham, iaitu CFM dengan Widat. So kita tahu Widat, kita tahu CFM dah naik sebanyak berapa persen? 17%. Tapi dalam masa yang sama kita tengok, adakah Widat naik juga? So sekarang ni di depan saya ni ada chart. Okey, chart okey, tuan-tuan dan puan tengok chart ni. Ni chart Widat So kita tengok tarikh saya buat video tu, tarikh live tu, kita live trade tu adalah pada 29 September. Okey, kita kata 29 September. Ini 29 September. So apa yang berlaku ialah selepas
29 September. Okey. Selepas beberapa hari, Wydad naik sebanyak 30%. So jadi dengan method yang sama, dua saham tu sebenarnya berpotensi nak naik. So boleh apply, boleh nak gunakan method ni lah. So saya dah biasa, dah lama guna dah ramai orang guna method ni, dah ramai orang bagi feedback yang baik. So jadi ada apa-apa tak faham, tengok balik video, tengok balik apa yang saya cakap, macam mana entry, macam mana nak exit. Itu sangat penting. Okey, sekian, terima kasih.